Shalom dan salam sejahtera. Bacaan Renungan Harian 14 Agustus 2026. Jumat. Tema, agar kita tidak lupa. Mari berdoa. Bapa Surgawi, masa ini kami mahu membaca firman Tuhan. Kami memohon, biarlah kiranya Roh Kudus Bapa masuk ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami bersedia menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Tajuk bacaan, penganiayaan hari Ahad di mana-mana. Ayat inti, diberkatilah mereka yang dianiaya demi perbenaran, kerana kerajaan surga untuk mereka. Matius 5 ayat 10. Sepanjang tahun 1880-an, undang-undang dan penganiayaan berkaitan hari Ahad semakin kuat dan meluas. Masalah ini meletus dengan hebat di California pada tahun 1882. Apabila isu hari Ahad menjadi topik utama dalam pilihan raya negeri tersebut, kesan langsung dirasai oleh umat Adventis apabila pihak berkuasa tempatan menahan W.C. White kerana mengendalikan Pacific Press pada hari Ahad. Walaupun California tidak lama kemudian memansuhkan undang-undang hari Ahadnya, ancaman undang-undang serupa di seluruh negara mendorong gereja Seventh-day Adventist untuk bertindak. Antara tindakan mereka yang paling penting ialah penubuhan. American Sentinel of Religious Liberty, kini dikenali sebagai Liberty, pada tahun 1884 untuk menerajui perjuangan menentang undang-undang hari Ahad. Medan tindakan beralih ke Arkansas pada tahun 1885. Antara tahun 1885 dan 1887, negara itu mencatatkan 21 case berkaitan pencemaran hari Ahad. Semua kecuali 2 case melibatkan para pemelihara Sabat. Dan dalam 2 case tersebut, pihak berkuasa telah membebaskan tertuduh tanpa ikat jamin dan menggugurkan tuduhan. Namun bagi umat Adventis, ikat jamin dikenakan antara $110 hingga $500 seorang. Satu jumlah yang sangat besar pada era di mana upah harian pekerja lelaki hanya sekitar $1 sehari. E.T. Jones menyimpulkan bahwa tidak mungkin ada bukti yang lebih jelas bahwa undang-undang itu digunakan semata-mata sebagai alat untuk melampiaskan dendam keagamaan terhadap satu golongan rakyat yang tidak bersalah atas sebarang jenayah, melainkan hanya kerana menganut agama yang berbeza daripada majoriti. Menjelang akhir tahun 1885, tumpuan terhadap undang-undang hari Ahad beralih ke Tennessee, di mana pihak berkuasa menahan sejumlah umat Adventis sepanjang akhir 1880-an dan awal 1890-an. Ada di antara mereka, termasuk para pendeta, telah dipaksa menjalani hukuman kerja berat seperti penjenayah biasa. Ketegangan semakin memuncak pada tahun 1888 apabila Kardinal Katolik Roma, James Gibbons, berganding bahu dengan pihak Protestan dengan menyokong petition kepada Kongres bagi meluluskan Undang-Undang Hari Ahad peringkat kebangsaan. Golongan Protestan sangat bersedia menerima bantuan sedemikian. Bila-bila masa mereka, Katolik Roma, sudi bekerja sama dalam menentang kemarahan ateisme politik. Akbar Christian Statesman mengumumkan, kami dengan senang hati akan berganding bahu dengan mereka. Kebebasan beragama adalah anugerah yang amat berharga. Kita perlu menghargai dan menggunakannya selagi kita masih memilikinya. Demikianlah bacaan renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.